Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur, bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Tumpuan berita. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah, Ibni Al-Sultan Abdullah Riaduddin Al-Mustafa Billah Shah meneruskan lawatan rasmi baginda yang memasuki hari ketiga pada Rabu. Pada sebelah pagi, baginda berkenan mencemaduli berangkat melawat pusat hidupan dia Semenggoh dan ketibaan baginda kira-kira jam 9.30 pagi telah disambut oleh Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Len Talib Saleh serta kaki tangan pusat hidupan dia tersebut. Hadir sama Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, Timbalan Menteri Pengangkutan Udara dan Jalan Datuk Dr. Jerib Susil serta tetamu kehormat yang lain. Dalam lawatan tersebut, baginda berpeluang melihat sendiri 3 ekor orang utan iaitu Seduku, Sam dan Edwin yang disifatkan ajaib oleh pegawai bertugas. Ekoran spesies tersebut jarang keluar pada musim buah sekarang. Usai mencemaduli melawat sekitar pusat hidupan dia Semenggoh, baginda seterusnya mendengar sembah taklimat daripada Ketua Pegawai Eksekutif Sarawak Forestry Corporation SFC, Abang Arabi Abang Aimran dan Pengarah Jabatan Hutan Sarawak Datuk Hamdan Muhammad mengenai operasi pusat hidupan liar Semenggoh dan senarai hutan simpan yang telah diwartakan di Sarawak. Usai lawatan di pusat hidupan liar Semenggoh, Pemangku Raja Pahang kemudian mencemaduli berangkat melawat Pusat Biodiversiti Sarawak SBC kira-kira jam 12.30 tengah hari. Dalam lawatan tersebut, baginda telah mendengar sembah taklimat dan pendedahan mengenai operasi SBC termasuk penanaman alga, fasiliti penyelidikan, produk keluaran SBC serta melawat pameran yang disediakan di ruang lega SBC. Baginda seterusnya berkenan untuk bergambar bersama kaki tangan SBC sebagai tanda kenang-kenangan lawatan baginda itu. Pada sebelah petang pula, baginda mencemaduli berangkat ke Fort Margherita bagi menghadiri sesi minum teh petang bersama Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari dan Datuk Abang Openg. Laporan seterusnya. Pelaksanaan kerja-kerja pengubah suaian bangunan Brook Dockyard atau Limbungan Brook sebagai muzium maritim kini sudah siap 86%. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari dan Datuk Abang Openg berkata, limbungan yang terletak di tebing Sungai Sarawak itu mempunyai sejarahnya tersendiri dan giat dinaik taraf menjadi tempat bersejarah yang berhubung kait dengan industri perkapalan dan maritim. Menurut beliau, pihak kerajaan juga mencadangkan untuk membaik pulih kawasan itu dengan anggaran kos RM47 juta berbanding anggaran RM42 juta sebelum ini. Setidaknya mau ada fitting dalam ID kapal. Nak minta duit lagi tambah 5 juta. Jadi 4 campur 2, 47. 47 juta. Berseberangan 7 tahun dah. Jadi 47. Kalau ada yang joke lah. Kata saya tak nak live stream. Jadi bukan kenaya lah. Just estimate budgetnya di 47. Dan kita akan tambah fasa kedua. Beliau berkata demikian ketika ditemui media semasa melakukan lawatan tapak rasmi Muzium Warisan Perindustrian Brook Dockyard di Kuching pada Rabu. Premier Sarawak menambah, lawatan beliau ke Limbungan Brook adalah untuk mengenal pasti beberapa tempat yang harus dikekalkan dan dipertahankan. Dan hanya saya datang di sini ialah untuk mengenal pasti beberapa tempat yang harus kita pertahankan. Satunya ialah crane. Crane itu daripada Brook. Yang keduanya bahan-bahan mesin. Jentera yang ada di sini adalah jentera yang lama dan ini akan menjadi satu daripada eksibit kita dalam industri perkapalan juga maritim, termasuk propellernya semualah. Dan kita akan angkat tarafkan tempat ini sebagai tempat riadah. Mungkin kita ada restoran. Dalam masa sama, beliau memaklumkan muzium tersebut dijangka dibuka kepada orang awam sebelum hujung tahun ini. Terdahulu, Datuk Petinggi Abang Zahari telah menyaksikan majlis menandatangani kontrak The Provision of Engineering, Procurement and Construction EPC of Fig Offshore Structure Works for F6
VLAP Corporation Project for Sarawak Shell Berhad di Hikmah Action Event Centre HEEC. Turut hadir dalam majlis berkenaan ialah Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Sunanan Lawan, Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Datuk Insinyur Adela Riwo serta tetamu kehormat yang lain. Paparan selanjutnya. Seramai 83,852 orang murid di Sarawak dipilih untuk mengikuti program Susu Sekolah PSS Kementerian Pendidikan Malaysia KPM bagi sesi persekolahan tahun 2023 hingga 2024. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Abang Openg memberitahu kriteria pemilihan murid adalah terdiri daripada murid sekolah rendah daripada keluarga berpendapatan rendah. Telah dipahamkan bahawa mereka yang layak adalah daripada keluarga di mana pendapatan mereka adalah 1,169 ringgit dan kurang ataupun 330 per kapita seperti yang kita diberitahu oleh Datuk Pengarah tadi. Data ini menunjukkan seramai 83,852 orang murid seluruh Sarawak telah terpilih untuk mengikuti PSS. Kementerian Pendidikan Malaysia pada sesi persekolahan 2023 dan 2024. Beliau berkata demikian menerusi teks ucapan yang dibaca oleh Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak Datuk Seri Roland Sagah Wiin semasa majlis pelancaran Hari Susu Sekolah Sedunia peringkat Zon Borneo 2023 di Kuching pada Rabu. Menurut Datuk Patinggi Abang Zahari, sokongan daripada semua pihak penting bagi menyediakan bantuan susu percuma kepada murid-murid agar keterjaminan kesihatan murid diutamakan. Dalam majlis sama, Datuk Seri Roland Sagah turut menyampaikan hadiah kepada pemenang pertandingan serta menyerahkan sumbangan komputer riba dan monitor LCD kepada 20 buah sekolah terpilih. Berita seterusnya, sebanyak 23 pusat ekonomi digital PEDI baharu akan dibuka di seluruh Sarawak untuk menyemarakkan lagi ekonomi digital di luar bandar. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Seri Julaihi Narawi berkata, pembukaan PEDI akan meningkatkan lagi tahap celik internet dalam kalangan masyarakat luar bandar. Menurutnya, kerajaan negeri amat menyambut baik usaha perluasan inisiatif PEDI yang dilaksanakan oleh pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. Pada hemat saya, PEDI adalah antara enablers yang amat penting kepada Pelan Strategi PCDS 2030 dan Sarawak Digital Economy Blueprint 2030 dalam usaha melengkapkan rakyat dengan kemahiran dan pengetahuan digital di dalam kita mengharungi era perkembangan teknologi maklumat dan ekonomi digital. Selaras dengan aspirasi Sarawak Digital Economy Blueprint 2030, MCMC diharap dapat memberi penekanan kepada setiap PEDI agar dapat memberi tumpuan kepada usaha transformasi digital dengan membimbing dan melahirkan komuniti usahawan, terutama usahawan mikro di luar bandar, bagi menerapkan penggunaan teknologi digital dalam aktiviti perniagaan mereka. Beliau berkata demikian semasa majlis perasmian dan taklimat pelaksanaan 23 PEDI baharu di Sarawak di Kuching pada Rabu. Sementara itu, ketika ditemui media, Datuk Seri Julaihi menyatakan kebimbangan beliau apabila berlakunya kes-kes vandalisme seperti kecurian dan pemotongan kabel melibatkan menara-menara telekomunikasi. Yang menjadi kebimbangan kita ialah apabila berlakunya kemudahan itu sudah disediakan dan masih kita sediakan berlakunya vandalisme lah, di mana berlakunya kecurian, misalnya pemotongan kabel, terutama sekali lah. Seperti yang saya katakan tadi, pemotongan kabel kepada kabel yang ada di menara telekomunikasi, dan ini sudah semestinya memberi masalah dan menjejaskan kemudahan telekomunikasi di kawasan yang berkaitan.
Hadir sama dalam program tersebut ialah Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Liwan Lagang, Timbalan Menteri di Jabatan PIMI Sarawak, Had Ehwal Korporat Penerangan dan UKAS, Datuk Abdullah Saidul serta Pengarah SKMM Sarawak, Adiman Ajem. Manakala di Selangau, Pusat Dialisis Klinik Kesihatan Selangau di bawah Hospital Sibu bakal beroperasi pada pertengahan tahun ini. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Lukan Isman Awang Sauni berkata, ini adalah salah satu usaha kerajaan untuk membantu masyarakat di luar bandar menikmati kemudahan seperti di bandar. Jelasnya, buat masa ini, hanya 6 unit mesin sahaja akan dipasang, namun pada masa hadapan akan ditambah kepada 13 unit mesin mengikut kapasiti pusat tersebut. Dan juga ini adalah merupakan salah satu langkah kerajaan untuk membantu masyarakat di luar bandar kerana selama ini mereka tidak menikmati sebarang perkhidmatan dialisis terutama sekali di luar bandar dan juga di pedalaman. Beliau berkata demikian ketika di media selepas lawatan jelajah Borneo tahun 2024 Seri 2 di Selangau pada Selasa. Ahli Parlimen Sibuti menambah, pihak Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak melihat terdapat keperluan untuk mewujudkan unit kecemasan dan perkhidmatan X-ray di Klinik Kesihatan Selangau memandangkan pertambahan kenderaan dan kesibukan di laluan PAN Borneo ini. Saya akan mempertimbangkan perkara-perkara ini dan juga seperti kebiasaan di fasilitis KKM, kita akan berbincang berkenaan tentang perolehan aset-aset. Sekian DC Malam bersama saya Fiza Munirah. Berita berlanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal UKAS di Sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, saksikan serotan lawatan ke bawah duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah ke Pusat Hidupan Lia Semenggoh sempena lawatan rasmi baginda ke Kuching pada Rabu. #Saluran Informasi Rakyat Salam UKAS.